Assalamualaikum Doktor. Kumpulan kami diketuai oleh Zulkifli bin Mahfir, nombor matrik 296526. Seterusnya Muhammad Zulfaqar Azraf bin Saimin 296498. Dan juga saya sendiri Nur Farahi binti Abdul Rauf, nombor matrik 296504 akan membentangkan berkenaan tugasan kumpulan. Kami semua telah bersepakat untuk memilih Syarikat Tenaga Nasional Berhad yang dikenali sebagai TNB dalam tugasan ini. TNB merupakan pembekal elektrik dan utiliti terbesar di Malaysia. Ia juga ditubuhkan pada tahun 1990, di mana pada tahun tersebut juga telah berlaku perswastaan pada syarikat berkenaan. Okey, seterusnya, kenapa TNB berpusat di Malaysia? Okey, di Malaysia terdapat pelbagai bahan mentah untuk dihasilkan dan dikeluarkan seperti arang batu, gas petroleum dan empangan hidro. Benda-benda ni yang membantu penghasilan penjanaan dan penghantaran elektrik. Okay, dari segi itu, TNB perlu melakukan pelbagai komunikasi supaya penyampaian benda-benda itu semua berjaya dilakukan. Okay, menurut Aziz et al. 2019, nadi utama kepada setiap jabatan dan subsidiari ialah mengikut prosedur dan standard yang ditetapkan. Jadi, TNB perlu melaksanakan komunikasi yang berkesan bagi menjayakan SOP tersebut. Seterusnya, saya serahkan kepada kawan saya untuk pembentangan seterusnya. Komunikasi adalah satu proses untuk perpindahan maklumat, idea dan fikiran daripada seseorang individu kepada individu yang lain atau sekumpulan individu yang lain. Komunikasi turut dikenali sebagai proses interaksi di antara hidupan dan merangkumi kedua-duanya sekali. Secara umumnya, bidang komunikasi terbahagi kepada dua, iaitu komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Dalam Organisasi Tenaga Nasional Berhad turut menggunakan kedua-dua bidang tersebut. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi yang wujud dalam diri seseorang, manakala komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang mempunyai proses interaksi di antara dua individu dalam bentuk bersemuka ataupun dalam bentuk meditasi. Dalam Tenaga Nasional Berhad yang mempunyai struktur organisasi yang kompleks dengan kepelbagaian jabatan. Oleh yang demikian, terdapat pelbagai saluran komunikasi yang digunakan oleh TNB. Bagi memastikan komunikasi organisasi berjalan dengan lancar tanpa sebarang konflik berlaku, ianya bergantung kepada dua, iaitu pertama sekali adalah saluran pertama yang dikenali sebagai komunikasi bersemuka dan email. Hal yang demikian, komunikasi bersemuka dapat memberikan kesan pemahaman dan penerimaan maklumat lebih berkesan. Di samping itu juga, email adalah antara komunikasi yang terdapat pada saluran pertama komunikasi dalam TNB. Penggunaan email antara saluran utama komunikasi penting dalam organisasi TNB, khususnya dalam penyebaran maklumat berkaitan perubahan sebarang prosedur, penyampaian sebarang maklumat baru, kemaskini sistem baru yang terdapat dalam operasi kursus latihan pekeliling, notis, mesyuarat dan komunikasi antara pelbagai jabatan dan lokasi. Kesan amalan komunikasi yang penting dalam mencapai matlamat organisasi. Kesan pertama, meningkatkan prestasi sesebuah organisasi. Kesan kedua, komunikasi menjadi asas interaksi antara pekerja. Kesan ketiga, penggunaan teknologi komunikasi mampu memudahkan interaksi sesama kaki tangan dalam organisasi. Cadangan untuk meningkatkan amalan komunikasi dalam organisasi. Cadangan yang pertama, mempromosi dan meningkatkan kerjasama dalam organisasi. Cadangan yang kedua, sering mengadakan mesyuarat antara ketua jabatan dan pekerja. Cadangan yang ketiga, meningkatkan
prosedur operasi standard SOP dalam organisasi. Terima kasih kepada sahabat saya. Okey, kesimpulan. Tenaga Nasional Berhad iaitu TNB perlu melaksanakan kepelbagaian amalan berkomunikasi untuk mencapai matlamat dan objektif organisasi. Okey, mereka juga perlu memastikan keberkesanan komunikasi sampai ke pihak berkepentingan seperti pelanggan, pemegang saham, stakeholder, pekerja dan lain-lain yang terlibat dalam syarikat mereka agar objektif dan syarikat TNB tercapai. Selesai sudah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.